Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bagi pelajar tingkatan 2, hari ini kita akan belajar unit yang seterusnya, iaitu unit 14, menangani konflik identiti diri asas pembentukan personaliti. Jadi murid-murid, perkara pertama yang perlu kita ketahui pada hari ini adalah objektif pembelajaran. Jadi objektif pembelajaran kita yang pertama adalah definisi konflik identiti diri sebagai remaja. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi konflik diri sebagai remaja. Yang ketiga, cara mengatasi konflik identiti diri yang dihadapi oleh golongan remaja. Dan yang terakhir, kepentingan menangani konflik identiti diri. Murid-murid boleh rujuk skrin sebelah kanan atas. Terdapat 5 nilai yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang pertama merupakan nilai rasional. Yang kedua, nilai harga diri. Yang ketiga, keberanian. Yang keempat, berdikari. Dan yang terakhir, kejujuran. Jadi tanpa membuang masa, eloklah kita pergi kepada objektif pembelajaran yang pertama. Definisi konflik identiti diri sebagai remaja. Konflik identiti bermaksud perselisihan atau pertentangan dalaman individu. Perselisihan ini juga boleh berlaku antara individu dengan individu yang lain. Konflik identiti diri ini boleh terjadi apabila tiada keseimbangan dalam diri seseorang individu. Seterusnya, kita akan melihat ciri-ciri individu yang mengalami konflik dan tidak mengalami konflik identiti diri. Jadi kita mulakan dengan individu yang mempunyai ciri tidak mengalami konflik identiti diri. Ciri yang pertama adalah pandai mengurus masa. Ciri yang kedua, bercita-cita tinggi. Yang ketiga, sentiasa optimis. Dan yang keempat, mempunyai wawasan. Seterusnya, kita pergi kepada ciri-ciri individu yang mengalami konflik. Antara ciri-cirinya adalah tidak suka dikongkong, tidak suka mendengar nasihat, selalu tertekan dan mahukan kebebasan. Jadi ini adalah objektif yang pertama. Seterusnya, kita pergi kepada objektif yang kedua. Faktor yang mempengaruhi konflik identiti diri sebagai remaja. Peringkat remaja merupakan fasa yang mencabar bagi seseorang individu. Pada peringkat inilah mereka mula membuat keputusan yang akan mempengaruhi masa hadapan. Antara faktor yang mempengaruhi konflik identiti diri sebagai remaja termasuklah seperti di bawah. Pertama, kurang penghayatan agama dan nilai-nilai murni. Remaja yang kurang penghayatan agama dan nilai-nilai murni mudah terlibat dengan masalah sosial yang boleh merosakkan diri. Yang kedua, tidak mempunyai jati diri yang kuat. Remaja yang tidak mempunyai jati diri yang kuat dan pendirian akan mudah terjerumus dengan konflik identiti diri serta kerana kegagalan mengawal diri sendiri. Ketiga, perasaan ingin mencuba dan ingin tahu yang tinggi dalam diri. Remaja sememangnya mempunyai keinginan untuk mencuba sesuatu yang baharu sehingga boleh melanggar etika dan norma hidup. Faktor yang seterusnya, selalu berasa tertekan.
Remaja terdorong untuk melakukan sesuatu perkara di luar jangkaan apabila berasa tertekan. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Remaja akan mudah terpengaruh dengan rakan-rakan dan orang sekeliling. Ini kerana tiada pegangan dan matlamat hidup yang jelas. Dan faktor yang terakhir, pengaruh media massa. Media massa contohnya adalah seperti internet, televisyen, majalah, surat khabar dan lain-lain. Remaja mudah terpengaruh dengan drama dan filem yang berunsurkan keganasan. Zaman remaja juga merupakan peringkat pembentukan identiti. Ketika inilah berlakunya proses perkembangan dan perubahan dalam diri seseorang yang meliputi aspek pemikiran, perasaan dan perlakuan. Jadi kita akan teruskan dengan objektif pembelajaran yang ketiga. Cara mengatasi konflik identiti diri. Jika tidak dapat mengawal diri, dikhawatiri remaja itu akan mudah terpengaruh untuk melakukan aktiviti yang tidak sihat dan tidak bermoral. Ada beberapa cara yang boleh diamalkan untuk mengatasi konflik identiti diri. Yang pertama, mengeratkan hubungan kekeluargaan. Ini merupakan satu cara yang sangat berkesan. Dengan sokongan keluarga dan merapatkan hubungan antara keluarga, seterusnya ia akan dapat mengatasi konflik identiti diri. Yang kedua, mengamalkan gaya hidup sihat dan positif. Gaya hidup sihat seperti bersenam, tidak merokok, tidak meminum arak dan sebagainya dapat menghindarkan atau mengatasi konflik identiti diri yang berlaku di dalam diri remaja. Seterusnya, tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan adat dan budaya dalam masyarakat. Dengan mengikuti dan berpegang teguh kepada adat dan budaya yang dianuti, dapat mengatasi konflik identiti diri. Seterusnya, berkawan dengan individu yang positif. Pandai memilih kawan adalah merupakan satu cara yang paling baik untuk mengatasi konflik identiti diri. Rakan yang positif akan sentiasa membantu kita keluar daripada masalah yang sedang dihadapi. Seterusnya, berfikiran positif dalam menghadapi sebarang masalah. Berfikiran positif dapat menghindarkan diri kita dari melakukan perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh remaja. Dan yang terakhir, selalu mengamalkan dan menghayati ajaran agama. Ini adalah perkara yang sangat penting. Pegangan agama yang kuat dapat menghindarkan kita daripada melakukan perkara yang tidak baik. Seterusnya, dapat mengatasi konflik identiti diri yang sedang dihadapi oleh remaja. Seterusnya, kita pergi kepada objektif pembelajaran yang terakhir. Sememangnya, zaman remaja merupakan tahap hidup yang amat penting. Walaupun pelbagai cabaran seperti perubahan diri, perubahan mental, fizikal, tingkah laku dan pelbagai bentuk rintangan yang ditempuhi, keupayaan remaja mengatasi cabaran tersebut akan membentuk individu yang berjaya. Antara kepentingannya adalah yang pertama, kita dapat mengeratkan hubungan dengan orang lain. Yang kedua, mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang negatif. Yang ketiga,
menikmati hidup yang lebih bahagia dan tenang. Yang keempat, memelihara imej dan maruah diri. Dan yang terakhir, disukai oleh orang lain. Jadi kesimpulannya, murid-murid, konflik yang berlaku pada zaman remaja merupakan satu pengalaman dan penerimaan ilmu baharu sebelum menghadapi zaman dewasa. Jika zaman remaja ditempuh dengan membentuk identiti diri yang positif, mereka akan berjaya menjadi individu yang matang dan seterusnya menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Oleh itu, remaja perlu menghayati dan mengamalkan nilai murni seperti rasional, berani, berdikari dan jujur dalam membentuk individu yang berketerampilan. Sebelum kita menghabiskan pembelajaran kita pada hari ini, eloklah murid-murid untuk menjawab soalan yang diberikan. Soalan ini saya mahu setiap orang pelajar tulis semula di dalam buku nota anda masing-masing. Tulis soalan beserta dengan jawapan. Selepas itu, pelajar-pelajar perlu menangkap gambar dan muat naik gambar tersebut di dalam Google Classroom kelas murid-murid masing-masing. Jadi, sehingga kita berjumpa pada sesi pembelajaran yang akan datang. Bye-bye.